Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan perempuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat lagi kita sambung kuliah kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setelah 2 minggu kita cuti, hari ini kita sambung lagi. Oleh kerana 2 minggu cuti, saya pun lupa kat mana kita berhenti. 2 minggu cuti, baru 2 minggu. Kalau sebulan, hadis yang ke berapa? Kita masih lagi dalam bab kathratu turuqul khair. Kathratu turuqil khair. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Tapi hadis yang ke berapa? Nombor berapa hadis tu? Hadis 12 ya. Kita berhenti kat 11. Sambung 12. Ya. Hadis yang ke-12. Alhamdulillah tuan-tuan masih kekal dalam keadaan istiqamah. Mudah-mudahan kita terus dapat bersama-sama hingga ke akhirnya. Anhu qal, bila kata anhu, daripadanya. Daripada siapa itu hadis ini? Kena tengok hadis yang sebelum itu. Diriwayatkan daripada hadis yang ke-6 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah meriwayatkan hadis yang ke-6, yang ke-7, ke-8 sampai ke-12 pun masih lagi Abi Hurairah. Anhu qal, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berapa tak jumpa? Dalam susunan bab ini hadis ke-12, dalam susunan kitab keseluruhan hadis 128. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu thumma atal jumu'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbaguskan wuduknya, kemudian mendatangi solat Jumaat, lalu mendengarkan khutbah serta berdiam diri, tidak bercakap-cakap sedikit pun, maka diampunilah untuk antara Jumaat itu dengan Jumaat yang berikutnya, dan ditambah pula dengan 3 hari lagi. Barang siapa yang memegang, iaitu mempermain-mainkan batu kerikil di waktu ada khutbah, maka ia telah berbuat kesalahan. Faqad lagha, rawahu Muslim. Maknanya sia-sia. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni pendek tetapi mengandungi penuh adab yang diajar oleh Nabi SAW apabila kita mendatangi solat Jumaat. Yang pertama kata Nabi, man tawaddaa fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dengan memperelokkan wuduknya. Maknanya wuduk dalam keadaan yang terbaik. Bukan wuduk lebih kurang, ulur tangan, siku tak kena, kemudian pakai ulur kaki, buku lali pun tak kena, rambut ambil sikit aja, pasal menjaga jambul, sapu belakang aja. Begitu keadaan. Itu masih sah lagi sapu belakang. Ada tak nak kena gel dekat rambut, sapu janggut. Memperbaguskan wuduk dalam keadaan yang terbaik wuduknya. Mana kalau sapu wuduk itu disapu, ya. Tangan tu sapu, bukan ulur je. Kadang-kadang kita pelik, tangan orang sapu, tangan diulur-ulur, kaki ulur, tapi muka sapu pula. Muka tak ulur itu. Tu. Itu. Dia kata macam mana nanti lemas.
Boleh pula. Mana paruh dia? Yang pertama tu. Kemudian kita faham dari situ, thumma atal Jumaah, kemudian dia mendatangi solat Jumaat. Maknanya wuduk itu, dan dalam hadis yang lain juga menyebutkan, berwuduk di rumah siap-siap. Wuduk di rumah siap-siap. Siapa daripada tempat kerja, hari Jumaat yang kerja, maka dari tempat kerjanya. Berwuduk ini untuk mendatangi solat hari Jumaat ataupun solat jemaah yang lain, bukan sekadar hari Jumaat, tetapi solat-solat yang lain juga. Diajarkan berwuduk, siap-siap wuduk, datang solat. Tapi kalau tengah-tengah jalan, batal wuduknya, ambillah kat sini. Bukan memang target, memang nak wuduk kat masjid. Lagi berkat airnya. Kerana nak capai, kalau ada tempat yang air kolah, ada kolah tu, air kolah tu sedap sejuk. Jadi kat rumah tak apa sedap, nak air kolah. Minggu ni kolah ini, minggu depan kolah lain. Tu orang ada berubat cari kat mana kolah masjid-masjid. Oh, puas tanya kita, masjid-masjid ada kolah lagi ke? Tangki air dia lah. Jadi tu, wuduk siap-siap, kemudian baru datang solat. Kalau dah batal je, wuduk kat masjid. Thumma atal Jumaah, kemudian mendatangi solat Jumaat, fastama'a, dia mendengar khutbah. Mendengar khutbah. Wa ansata, berdiam diri. Mendengar khutbah. Bukan bercakap-cakap ataupun tidur. Diam diri. Bila dia diam diri, dia pun tidur. Maka janganlah kamu berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Kata nak kata-kata pun tak boleh, tidur. Berdiam diri. Dengar apa yang khatib itu perkatakan di dalam khutbah. Bila dia begitu keadaannya, ghufiralahu, diampunkan ma bainahu wa bainal Jumaah, diampunkan di antara Jumaat itu dengan Jumaat yang lepas. Atau Jumaat itu dengan Jumaat yang akan datang ni. Tapi dia Jumaat itu dengan Jumaat yang lepas. Pada Jumaat akan datang belum lagi. Jumaat yang lepas tu dia solat Jumaat, dengan Jumaat itu diampunkan dosanya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan tambah lagi 3 hari bonus. Maknanya 10 hari Allah Taala bagi bonus. Kerja sekejap, bonus lebih. Ganjarannya besar. Ini Allah Taala pemurahnya. Kerja sikit, ganjaran besar. 7 tambah 3 lagi. Kita tak minta pun, Allah Taala terus bagi. Kalau kita jadi majikan, puas minta, baru nak bagi. Itu pun Jumaat ini dengan Jumaat akan datang, tolak 3, bukan tambah 3. Tolak 3, 4 aja, 4. Banyak cakap, tolak lagi 2. Wa man massal hasa faqad laga, barang siapa yang megang anak-anak batu kerikil. Para sahabat dulu pegang batu kerikil apa? Mereka solat, mereka memang atas tu. Tak ada kapet macam kita ni. Kita kapet agak dah macam bulunya dah tak terasa. Dah komplain dah. Duit banyak tengok dekat tu. Tapi kapet tak tukar ke? Gitu. Ayatnya lain benar bunyi. Ini kapet dari keras rasa. Para sahabat Nabi tak ada alas apa-apa pun. Tikar getah pun tak ada, tikar mengkuang pun tak ada. Jadi yang itu. Satu dia yang itu. Kemudian pendapat mengatakan batu kerikil masukkan itu adalah batu-batu yang dijadikan tasbih, untuk bilangan tasbih. Jadi main gitu, satu-satu. Sebab itu sedang imam khutbah, jangan pegang tasbih. Kita duduk tengah imam khutbah lah, oleh kerana nak hilangkan ngantuk, dia pun tasbih laju. Entah baca apa tak tahulah. Tasbih. Faqad lagha, maka sia-sia. Pegang tasbih. Time itulah imam tengah khutbah, time itulah tabung lalu. Kalut dia, cari duit. Cari duit, buka ni. Alamak besar. Simpan balik. Cari. Tak ada pula. Tak apalah, tolak dulu. Itu. Maka baik itu sebaik-baiknya ketika solat itu tidak diedarkan tabung. Kalau nak edarkan sebelum daripada imam khutbah. Sebelum imam khutbah edar dah. Dia kata kalau gitu kurang sikit income-nya. Kurang sikit income-nya. Pasal apa? Orang belum duduk betul lagi. Yang lain-lain. Kalau kita memang nak bagi, tak payah tunggu tabung itu edar. Memang bagi, cari. Kalau tunggu tabung edar tu macam terpaksa pula. Cari.
Bukan bila masjid ni bagus, tak ada edar tabung, selamat. Selamat pula. Jadi sekarang ni satu perkara main tasbih. Pegang tasbih. Yang kedua yang hari ini yang ramai orang buat adalah sedang imam khutbah, dia sibuk lagi WhatsApp. Telegram, hantar mesej sana sini ataupun ambil gambar imam, kecekek. Gitu. Yang khutbah, lara, sia-sia. Hantar masuk kat Facebook. Imam khutbah hari ni tajuknya apa? Imam Fauzi. Khutbah hari ni tajuknya apa? Gitu. Lara. Main dengan handphone lah. Sedangkan dengan anak batu Nabi larang, ini pula dengan handphone. Siap masuk, hantar terus siaran langsung. Orang rumah dia cakap, abang hantar apa imam cakap. Dia pun dengan penuh kesetiaan kepada isteri di rumah. Imam ini ni. Tak boleh. Baliklah cerita. Okey. Barang siapa menjaga adab-adab itu, maka diampunkan dosanya. Antara Jumaat itu dengan Jumaat akan datang, tambah 3 hari jadi 10 hari. Hebat. Ya. Amal yang tak seberapa pun kita ni. Tak payah jadi imam, tak apa. Duduk dengar je. Baik, hadis seterusnya. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-'abdu al-muslim awil mu'min faghassala wajahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Rawahu Muslim. Hadis ke-13 ini juga daripada Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jikalau seseorang hamba muslim ataupun mukmin berwudu, kemudian ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu setiap kesalahan yang dilihat olehnya dengan menggunakan kedua matanya bersama dengan air atau bersama dengan titisan air yang terakhir. Selanjutnya, apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua kesalahan yang diambil. Semua kesalahan yang diambil, yakni yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan air atau bersama titisan air yang terakhir. Kemudian apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalani oleh kedua kakinya itu bersama dengan air atau bersama dengan titisan air yang terakhir, sehingga keluarlah orang tersebut dalam keadaan bersih dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Baik. Dari Abu Hurairah dia sebutkan begini, apabila seorang itu berwudu, seorang hamba muslim ataupun mukmin. Dua je yang wudu, muslim mukmin. Kalau orang kafir, dia wudu macam mana pun tak gugur dosa. Orang lain wudu 3 kali, dia 7 kali, 30 kali, tak gugur dosa. Jadi dia muslim ataupun mukmin. Basuh mukanya, basuh muka maka gugur dosa-dosa daripada apa yang dilihat. Baik, itu masa saya belajar dulu, ustaz saya kata bila berwuduk jangan pejam mata. Dia kata gitu. Bila wuduk jangan pejam mata. Dalam hadis ni tak sebut macam itu. Tapi kita belajar dulu di Mahat, dia kata jangan pejam mata wuduk. Mudah-mudahan mata itu yang memandang dosa, gugur dosa-dosanya. Wuduk jatuh, sehinggalah titisan air yang terakhir itu pun jatuh, gugur dosa yang dipandang oleh mata kita. Memang di wajah kita yang buat dosa mata. Kemudian apabila dia basuh tangan, gugur dosanya. Sampailah titisan air yang terakhir, gugur dosa. Apa yang tangan tu buat sebelum tu, dosa-dosanya, maka gugur dosa. Begitu juga apabila dia basuh kaki, keluar, gugur dosanya bersama titisan air yang terakhir, maka dengan itu bersihlah dia daripada dosa-dosa. Tuan-tuan, kita lihat hadis ni.
Amal yang sedikit kecil tetapi habis daripada muka sampai ke kaki. Daripada muka ni sampai kaki habis dosa. Sebab itulah kita ambil daripada hadis ini, yang pertama, kita kena selalu berwuduk. Kena selalu berwuduk. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, ketika hidupnya, ketika hayat Nabi juga, ketika hidup Sayyidina Bilal, Nabi terdengar dia berjalan di dalam syurga. Kompah siapa tu? Jalan bunyinya. Maka bila tengok-tengok rupanya Nabi tengok Bilal jalan dalam syurga. Mana ketika hidup Bilal dah jalan dalam syurga. Tapi Bilal pun tak tahu dia jalan dalam syurga. Nabi lihat. Bukan Bilal yang sebenar jalan kemudian cerita kat Nabi balik, aku tadi pergi syurga. Tak. Nabi dengar dia jalan ke syurga. Maka kata Nabi, Nabi tanya, Qailah, apakah amalannya? Maka dia kata, kalau aku batal wuduk, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Batal wuduk, ambil wuduk. Okey, itu yang pertama. Kita lihat amalan yang sedikit tetapi hebat. Yang kedua, kalau kita nak tidur, ambil wuduk, kan? Bayangkan, kita nak tidur ambil wuduk, maka apa dosa nak tidur ni? Tak tahu bangun lagi ke tidak? Tak tahulah, kalau boleh confirm esok memang saya bangun. Tak boleh confirm pun. Entah-entah sempat tidur ke tidak? Lagi dahsyat. Sempat tidur ke tidak? Tak sempat. Baik. Bila ambil wuduk, apa dosa dah gugur dosa daripada kepala sampai kaki, gugur dosa. Kemudian tidur. Kalau tak bangun lagi ke, ataupun esok bangun, alhamdulillah dalam keadaan kita diampunkan dosa. Nak tidur dah ampun dah dosa. Tapi yang disebutkan ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa kecil banyak, dosa besar pun banyak. Dosa besar nak ampun dengan taubat. Taubat ni tak payah tunggu sampai tak boleh buat dosa lagi baru taubat. Ada orang macam itu dia fikir. Saya nak taubat, tunggulah nanti agak-agak dah tak boleh buat dosa lagi, saya taubatlah. Kalau sekarang saya taubat, nanti orang kata taubat sambal bacaan lah. Ada orang kata ni, nanti taubat lepas tu buat lagi. Tak. Manusia selagi hidup dia buat kesalahan, jangan takut. Jangan takut nak taubat. Memang kita buat dosa, taubat. Jadi dosa besar dengan bertaubat. Dosa kecil begini. Antaranya disebutkan dengan wuduk. Dan jangan risau dah wuduk kemudian, saya bukan tak nak wuduk, nak tidur. Baru nak baring, orang rumah pun sentuh. Tak ada pun baru nak baring, saya sentuh orang rumah. Kan penat ambil wuduk. Penat ambil wuduk. Dah penat, basah-basah. Rugi air. Air mahal Johor. Air wuduk banyak-banyak. Sebab tu dia nak jimatkan, tiap-tiap kali solat, ambil wuduk dekat masjid. Jimat air rumah. Jadi gitu keadaannya. Tak kira lah lepas tu orang rumah sentuh ke, jangan marah pula. Jangan sentuh. Nak tidur. Jangan sentuh. Saya dah ambil wuduk, jangan sentuh. Lepas tu orang rumahnya tarik muka masam, tengok sana, dia pun tengok sini. Amalkanlah sebulan. Amal sebulan. Buat peranda rumah tangga. Jangan buat macam tu. Nak sentuh ke tak sentuh, batal kemudian cerita. Tapi bila kita mendatangi katil kita dalam keadaan kita dah berwudu, amalkan insya-Allah. Baik ya. Hadis yang seterusnya. Anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Hadis ke-14 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat 5 waktu dari Jumaat yang satu ke Jumaat yang berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu dapat menjadi penghapus dosa-dosa antara jarak keduanya itu jikalau dosa-dosa besar dijauhi. Riwayat Muslim. Maknanya antara solat 5 waktu, solat Zuhur dengan Asar, Asar dengan Maghrib, Maghrib dengan Isyak, Isyak dengan Subuh, Subuh dengan Zuhur, menghapuskan dosa antara jarak waktu itu. Antara Subuh dengan Zuhur menghapus dosa, antara Zuhur dengan Asar menghapus dosa, jarak. Maknanya kita hidup ni, bila kita buat itu, dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian antara Jumaat dengan Jumaat,
Ini tadilah sama dengan hadis tadi. Jumaat dengan Jumaat. Dalam hadis ni disebutkan Jumaat dengan Jumaat dihapuskan dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan, bayangkan Ramadan yang lepas tu dengan Ramadan yang akan datang, masya-Allah, hapus dosa. Kemudian dihapuskan dosa di antara keduanya dengan syarat tidak melakukan dosa-dosa besar. Tak lakukan dosa besar tu syarat. Kalau sepanjang Ramadan tak buat dosa, habis Ramadan je terus pergi kedai ekor. Oh, pasal apa? Lepas gian. Lepas gian. Dosa. Sepanjang Ramadan bertaubat, menangis. Jadi habis je Ramadan, pergi kedai ekor terus. Macam-macam buat dosa-dosa besar, maka ketika itu terbatallah ini. Mana kalau dia buat antara Ramadan dengan Ramadan tak dikira menghapus dosa. Antara sembahyang, habis je sembahyang subuh dengan zuhur, tinggalkan zuhur, sembahyang asar, tak ada. Okay, jadi tak buat dosa besar, itu syaratnya. Tengok, Allah Ta'ala ni macam mana dia dengan hamba-Nya? Maha pengasih, maha penyayang. Sifat Rahman, sifat Rahim Allah Ta'ala itu sentiasa ada. Nak sangat kita ni masuk syurga, macam-macam skim yang Allah Ta'ala anjurkan. Ni skim hari ni, skim yang kita kena rebut, skim ni. Macam-macam skim Allah Ta'ala anjurkan supaya kita semua masuk syurga. Antara maghrib dengan isyak, isyak dengan subuh ni, kalau keseluruhan kita dah lah, antara solat 5 waktu, antara solat Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan. Nanti orang perempuan pula kecil hati, Jumaat dengan Jumaat saya duduk rumah masak aja. Jumaat tu pun tengok khutbah dekat TV, mengharapkan laki tak pernah cerita apa khutbahnya. Dia kata macam nak cerita dia pun tak dengar. Ni tempat lain, bukan sini, ni bagus-bagus, semua dengar. Jadi dia tengok TV khutbah, agak-agak tak apa, tak dosa antara Jumaat dengan Jumaat. Insya-Allah dia tak solat Jumaat, tapi dia solat Zuhur Jumaat. Insya-Allah bagi orang perempuan ni banyak kebaikannya. Kat rumah sapu sampah pahala, apa dosa. Masak dapat pahala, apa dosa. Lipat baju dapat pahala, apa dosa. Laki balik campak stokin, marah laki, dapat dosa. Itu ya. Suami balik beri air, dapat pahala, apa dosa. Banyak perkara-perkara yang menghapuskan dosa. Baik ya. Yang seterusnya, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu alal makarihi wa kathratul khata ilal masajid wa intidharus salah ba'da salah fadzalikumur ribat, rawahu Muslim. Hadis ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sukakah engkau semua saya tunjukkan pada sesuatu amalan yang dengannya itu Allah akan menghapuskan segala macam kesalahan serta mengangkat pula dengannya tadi sampai beberapa darajat. Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Baginda SAW bersabda, apa dia? Iaitu menyempurnakan wuduk sekalipun menghadapi kesukaran-kesukaran banyaknya. Sempurnakan wuduk walaupun banyak kesukaran. Melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid serta menantikan solat setelah selesai solat yang satunya. Yang sedemikian itulah yang dinamakan perjuangan. Fadzalikumur ribat, rawahu Muslim. Baik, kita tengok Nabi. Dia tanya dengan sahabat, suka tak aku tunjukkan satu amalan yang dapat menghapuskan kesalahan, mengangkat darjat. Para sahabat suka. Banyak hadis-hadis yang begini. Nabi nak cakap dengan sahabat, suka tak kalau aku tunjukkan satu amalan begini? Suka tak kalau aku tunjukkan satu amalan begini? Jadi satu uslub untuk menarik orang. Taklah terus cerita. Kalau kita buat gini kan dapat ini, kalau kita buat gini dapat gini. Nabi tak buat macam tu. Ada kadang-kadang buat macam tu, kadang-kadang buat ini. Jadi kita dengan anak gitu juga. Suka tak kalau
buat ini, abi ke ayah belanja KFC contohnya. Ayah belanja apa? Apa-apalah. Oh, dia pun suka. Baik. Suka ya? Picit belakang badan. Simple aja. Tapi ayat depan tu, oh menarik sungguh. Kalau panggil dia, mai sini, picit belakang. Kan lain. Tak berapa menarik nampak. Suka tak? Kalau lepas ni kita pergi makan nasi goreng kampung. Oh, suka. 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 Kalau suka, picitkan kejap. Itulah caranya. Para sahabat bila tentang itu dia suka. Jadi Nabi pun kata, apa dia? Menyempurnakan wudu. Sempurna wudu, isbagul wudu, menyampaikan wudu itu. Maknanya kalau tangan sapu betul-betul, apa benda yang menghalang kulit daripada menyampaikan wudu dibuangkan dulu. Dan kemudian walaupun menghadapi kesukaran yang banyak, kesusahan, airnya sejuk, susah, macam-macam nak buat, nak kena bersihkan dulu. Kalau orang pomen apa, minyak hitam dan sebagainya, nak kena basuh dulu, susah. Tak apalah, saya kodok ajalah nanti malam. Zuhur, asar, dengan maghrib sekali. Jamak dia kata. Workshop dah tutup. Ataupun maghrib masih kat workshop lagi, isyak nanti. Pasal apa? Susah. Nak kena basuh tangan, ini kat celah kuku ada hitam sana. Susah kerjanya. Jadi susah itulah pahalanya besar. Buang, bersihkan, sabun apa semua. Bukan tak ada sabun, bukan tak ada air. Dah bersihkan, itu pahalanya besar. Yang susah itulah yang besar. Baju tak salin tak apa, hitam-hitam tu. Hitam sana, hitam sini, baju. Tak ada masalah. Pakai aja. Kemudian solat. Tapi jangan hitam sana, hitam sini, datang pula kat masjid ni. Habis dia keluar tengok hitam sana, hitam sini. Esok nampak dia orang kunci pintu dulu. Okey. Kemudian melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid. Langkah kaki pergi masjid. Menantikan solat setelah selesai solat yang satu. Lepas solat maghrib tunggu isyak. Lepas solat isyak tunggu subuh. Macam tu. Lepas subuh tunggu zuhur. Jadi amalan sebenarnya para sahabat, kalau hari Jumaat, subuh ni dia tunggu zuhur. Ataupun balik kejap, datang mula dah. Balik kejap aja rumah, datang mula. Menyelesaikan urusan, datang dah hari Jumaat. Kita balik lama, datang sekejap. Hari Jumaat. Balik lama, lepas subuh, balik. Kemudian datang sekejap je. Agak-agak imam dah nak naik mimbar ataupun nak akad solat, baru datang mula. Datang, itu keadaan. Dan kemudian yang sedemikian itulah perjuangan. Perjuangan maknanya berjuang ni. Tunggu waktu solat antara satu solat dengan solat yang lain, berjuang. Lepas maghrib tak balik, duduk kat surau. Tu keadaan. Duduk kat surau, baca Quran, dengar kuliah, zikir, tunggu waktu solat. Pasal kita waktu solat yang lain tu panjang, payah nak tunggu kan. Jadi kurang-kurangnya antara maghrib dengan isyak tunggu. Tunggu kat masjid. Tapi bukan tunggu kat masjid, isyak ukuk pula. Kretek pula tu. Undang garam. Orang datang, masjid ni pasang kemenyan ke? Pokoknya bukan kemenyan, kretek. Baru ni pergi ada satu kampung orang Indonesia, orang Boyan, satu kampung. Dia jemput ceramah Maulid Rasul. Jadi datang-datang, wah bau kretek kampung ni. Memang dia style itu kan. Dia orang dapatlah sebiji dua. Okey, insya-Allah. Baik ya. Hadis seterusnya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shallal bardain dakhala al-jannah, muttafaqun alaihi. Al-bardan as-subh wal 'asr. Hadis yang ke-16 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersembahyang dua solat bard. Solat bard apanya? Solat dingin, pada waktu yang dingin, sejuk, maka dia dapat masuk syurga. Solat subuh dengan solat asar. Barang siapa solat subuh, solat asar, dapat masuk syurga. Oh, kalau gitu tak payah solat lain lah. Oh, nyimat. Rupa-rupanya boleh masuk syurga zuhur dengan asar, subuh
dengan asar je, cerah masa depan kalau solat tu 2 je. Maksudnya solat sempurna. Tapi solat subuh dengan asar ni disebutkan solat bardain. Bila tengok pada kitab Dalilul Falihin disebutkan kenapa sebutkan 2 solat ini solat yang sejuk pada waktu dingin. Solat subuh ini adalah solat yang pada hujung malam yang dingin waktunya. Waktu dingin. Dan solat pada waktu siang antara zuhur sampai asar, solat asar itulah waktu yang lebih dingin. Pada waktu siang asar itu dingin, pada waktu malam nak ke subuh itulah waktu yang dingin. Barang siapa solat pada waktu itu maka dapat dia masuk syurga. Maknanya keadaan kemungkinan, ya, kita bayangkan nak mendatangi solat subuh itu perjuangan. Perjuangan nak solat subuh. Belum datang masjid lagi. Nak datang masjid satu hal lagi. Tengah jalan kena kejar anjing, balik semula. Gitu kitanya. Jadi kemudian nak bangun subuh tu sendiri pun satu perjuangan. Jadi kemudian dapat datang masjid. Perjuangan. Solat asar, kita ni alhamdulillah solat asar ni antara waktu yang mungkinlah bagi setengah orang rasa mudah, bila dah biasa mudah. Tapi ada bagi orang lain yang susah, dia kata waktu ni kan kelang kabut, nak balik kerja apa semua. Kelang kabut balik kerja, kemudian sampai rumah maghrib. Jadi sebab itu nampak macam mudah bagi yang biasa mudah, tapi bagi tak biasa perjuangan, maka ditekankan itu dapat masuk syurga. Masuk syurga. Solat subuh dengan asar. Hadis seterusnya. Kita laju ni. Ini lagi berapa kali baru habis. Nak habis bab ini. Anhu qala Rasulullah SAW, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa al-Asy'ari pula katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau berpergian, maka dicatatlah untuknya pahala ketaatan sebagaimana kalau ia mengerjakannya di waktu ia sedang berada di rumah sendiri dan dalam keadaan sihat. Riwayat Bukhari. Baik, hadis ni pendek tetapi diberikan makna yang besar. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW kata apa? Apabila seorang hamba itu sakit ataupun dia musafir, 2 keadaan masyaqqah. Pertama sakit. Kalau sakit, contoh dulu dia sihat. Sihat, tiap-tiap hari baca Quran. Tiba-tiba mata tak nampak. Dia tak hafal, dia hapus. Tak nampak. Tak faham. Maknanya tak hafal lah. Kalau orang hafal, mata tak nampak pun boleh baca. Kalau hapus, mana nak baca? Jadi tak boleh nak baca. Ketika itu tiap-tiap lepas maghrib dia baca. Yang lepas isyak dia baca. Nak tunggu waktu subuh baca. Dah mata dah tak nampak, tak boleh. Diabetes. Kemudian saraf mata rosak. Jadi tuan-tuan kurangkan gula. Sebab yang turun minyak, gula tak turun. Kurangkan minuman manis. Ya. Jadi supaya tak ada nanti tak boleh baca Quran sebab diabetes dan sebagainya. Ini nasihat percuma. Jadi kena jaga tu. Mata dah tak nampak tapi Allah Ta'ala tetap catat pahala membaca Quran. Pahala baca Quran. Dulu rajin datang masjid. Kemudian sakit. Sakitnya menyebabkan dia tak dapat pergi masjid. Orang yang nak bawa dia pergi masjid pun tak ada. Yang ada isterinya kat rumah, sama-sama tak pelarat. Allah Ta'ala catatkan dia. Biasanya kalau dengar azan, memang dia sampai masjid. Azan dia akan sampai masjid. Tiap-tiap solat waktu dia ada masjid. Tapi bila dah tak upaya, tak ada. Tetapi Allah Ta'ala tetap catatkan dia ini pahalanya sebagaimana dia datang masjid. Itu keadaan ya. Dan banyak lagi contoh yang lain. Kemudian, kalau orang musafir. Kalau dia tak musafir, dia mesti ada kat masjid. Datang solat jemaah, solat sunat, qabliyah, ba'diyah, lengkap. Tapi bila musafir, solat 2 rakaat jamak. Qabliyah tak ada, ba'diyah pun tak buat kerana pun musafir. Tapi kalau tak musafir, dia memang orang yang menjaga perkara itu. Maka Allah Ta'ala catat pahalanya. Kalau dia tak musafir, dia akan puasa Isnin Khamis. Tapi bila musafir, kalau dia puasa, dia jalan daripada Johor nak sampai ke Perak, ngantuk. Tak sampai-sampai. Orang lain tolak pagi, petang sampai. Dia subuh esok sampai.
Itu pun kadang-kadang sampai ke gaung. Jadi lebih baik dia tak puasa ketika itu. Kalau dia kat rumah, dia puasa. Dia duduk kat sini, pergi kerja biasa, dia puasa. Tapi kalau dia musafir, dia tak boleh buat. Maka Allah Ta'ala tetap catat pahalanya. Jadi, ini laziman. Tapi kalau tak musafir, tak sakit, orang baca Quran, dia asyik baca WhatsApp je. Bila dia sakit, tak boleh nak WhatsApp lagi. Tak dapat pahala. Dicatatkan pahalanya sebagaimana dalam keadaan dia sihat, rajin WhatsApp. Rajin lah, maka tak ada dah. Dia itulah orang yang paling rajin dalam grup surah Hidayah contohnya. Tak ada. Okey, tak apa. Hantarlah benda yang baik-baik, tak ada masalah. Iklan yang baik dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.